Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran bahasa Al-Quran Karim melalui kaedah yang kita namakan kaedah kata dasar, insya-Allah. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada pelajaran kita untuk hari ini, insya-Allah saya nak bagi tahu sikit berkenaan dengan video pengajaran kita secara online ini, insya-Allah. Jadi ini adalah contoh paparan video pada skrin tuan-tuan dan puan-puan, dan pengajaran akan disenaraikan di dalam YouTube channel, dan YouTube channel ni boleh dicari di boleh didapati di laman web ni, ya, kelasbahasaquran.weebly.com, atau cari di search YouTube kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Dan video yang kita senaraikan ini ada di dalam playlist, ya, dipanggil playlist, iaitu video mengikut tajuk. Dan jangan lupa, ya, satu lagi ialah kita ada menyediakan kuis, ya. Kuis di bawah info setiap video tu ada kuis yang kita buat khas untuk tuan-tuan dan puan-puan buat latihan dan hadam apa yang kita belajar. Kuis ni adalah soalan yang mudah untuk tujuan untuk kita buat latih tubi dan ingat apa yang dipelajari daripada video ni. Harap maklum, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat bermanfaat, insya-Allah. Dan lepas menonton video ni, kalau boleh kita subscribe untuk kita mendapat update daripada video-video yang akan datang, insya-Allah. Kita sebenarnya masih lagi berkenaan dengan kata kerja ni, wazan kata kerja. Dah berapa kali pelajaran dah kita asyik menekan kata kerja, ya. Kenapa agaknya? Kata kerja ni sebenarnya dia menjadi asas penting ni dalam sekutu ataupun perkataan Arab ni. Dia memang kalau kita tak faham verb itu, dia akan menjadi masalah sampai bila lah. Jadi kita nak tak nak kena belajar dia punya kata kerja tu, macam mana bentuk kata kerja, kata dasar dalam kata kerja tu, dan bagaimana kata kerja ni dia datang package dengan pelakunya sekali. Kalau kita gagal memahami benda-benda ni, dia akan menyebabkan pembelajaran ataupun pemahaman kita terhadap bahasa Arab ni jadi lambat ataupun susah lah nak dapat. Jadi saya harap, insya-Allah, sebab tu saya tekankan dalam 5-6 video ni ialah belajar dia punya tabiat ataupun dia punya sekutu kata kerja, bentuk huruf-huruf illah. Ini amatlah penting, ya, di dalam pembelajaran bahasa Al-Quran Karim. Baik, hari ini saya ingin menjawab satu persoalan yang ramai orang tanya, ya. Soalan berkenaan dengan apa makna perubahan-perubahan wazan ini sebenarnya, ya. Daripada wazan nombor 1 yang plain ini, yang tanpa sebarang yang peling ini, daripada nombor 1 yang peling ini, ya, fa'ala, kemudian berubah kepada af'ala dengan penambahan hamzah di awal, kemudian berubah lagi kepada fa'ala, ifta'ala, dan penambahan yang warna merah ni sampai 9 ini adalah pilihan yang kita buat, ya. Sebenarnya dia bukan 9, sebenarnya ada beberapa wazan lain yang kita tak sebutkan lagi, tapi tak apalah, itu kurang kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ini wazan yang selalu kita berpusing dalam Al-Quran tu, ha. Jadi apakah makna berubah daripada 1 sampai 2 ni, 2 kepada 3 ni? Adakah dia ada standard makna ataupun makna yang standard terhadap perubahan ini? Soalan yang ditanya tu sebenarnya dia macam ni, ya. Dia di dalam bahasa, dalam perubahan wazan ini sebenarnya dia tidak ada satu benda yang standard lah, kita katakan, ya. Tapi ada beberapa benda yang boleh kita rumuskan, ya. Dia tidak ada satu kaedah yang standard. Itu pentingnya, dia tidak ada satu kaedah yang standard. Perubahan wazan 1 jadi 2 jadi makna macam ni, dia tidak ada. Cuma yang adanya dia ada beberapa contoh yang boleh kita buat panduan. Itu saja yang boleh kita bantunya, ya. Contoh pertama saya ambil perkataan kata dasar kharaja. Ini kata dasar kharaja, ya. 3 perkataan, 3 huruf tu kharaja. Kharaja ini bila dia wazan nombor 1, ini wazan nombor 1, ya, fa'ala, kharaja. Bila wazan nombor 1, dia akan makna keluar, ya. Bila dia ubah pada nombor 2, dia jadi akhraja, untuk pattern nombor 2, af'ala. Maka dia ada sedikit perubahan, dia akan memberi makna mengeluarkan. Maksudnya benda tu melibatkan orang lain.
Kalau keluar, saya keluar sendiri. Kharaja. Kharajtu, saya keluar. Tapi kalau kata akhraja, maknanya dia mengeluarkan. Akhrajtu. Akhrajna. Jadi dia maksudnya kita keluarkan, paksa seorang tu keluar ataupun halau dia keluar atau sebagainya lah. Dia maknanya kita ada orang yang third party ataupun orang yang second person ataupun orang yang ketiga yang berlaku, orang yang apa, orang yang terlibat, orang yang kita libatkan dengan perbuatan tu. Itu kaedah ataupun perubahan wazan daripada satu kepada dua, tapi tak semestinya. Itu maknanya boleh kita katakan bahawa maknanya 60% itulah 60% ataupun ia lebih kurang tu lah 60%, 70%, gitulah maknanya. Tapi ada juga yang 30% tu tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Contohnya, perkataan sin lam mim ini, kata dasar dia, kalau tengok wazan nombor 1 tak ada, dia ada tu wazan nombor 2, aslama. Aslama Aslama ni dia akan memberi makna aslama, aslamtu wajhiya lillah. Aslama menjadi seorang muslim, menyerahkan diri. Dia maksudnya aslama tu. Menyerahkan diri. Dia tidak akan memberi makna yang kita kehendaki. Daripada wazan nombor 1, dia kadang-kadang timbul macam tu je. Ini maknanya ada juga macam tu. Tapi standard yang boleh kita bagi tahu ialah biasanya kalau berlakunya perubahan wazan 1 kepada 2 ini, dia ada sedikit maknakan. Dekan ya. Kalau misal contoh lain dakhala masuk, kalau ada khala jadi makna memasukkan gitu ya, melibatkan orang yang kedua, memasukkan. Itu adalah apa nama ni yang boleh kita bagi tahu lah. Tapi sebenarnya dia tak ada satu yang standard. Itu yang kita bagi tahu ya. Dia tidak ada satu benda yang perubahan wazan tu mengubah makna yang standard. Tapi ada sedikit panduan atau petua yang boleh kita pegang. Kata lain, kata wazan nombor 3, fa'ala. Wazan nombor 3 ni tengah ni ada sabdu ni, fa'ala ya. Fa'ala. Apa maksud wazan nombor 3 ni? Wazan nombor 3 ni dia ada sedikit panduan ya. Ada sedikit panduan, tapi dia tak semestinya lah panduan. Contohnya kita kata fa'ala. Contohnya kan, kita ambil satu contoh fa'ala. Contohnya kalau kadzaba, contoh ya, kadzaba contohnya lah. Kadzaba wazan nombor 1, kadzaba maksudnya berbohong. Kadzaba ma kadzabal fuadu ma ra'a, dalam Quran ada kadzaba ya. Kadzaba maksudnya berbohong. Tapi kalau kadzaba turun wazan nombor 3, kadzaba allazi kadzaba wa tawalla, dia akan bermaksud menuduh bohong. Maksudnya yang ni orang tu berbohong, dia berbohong, dia sendiri berbohong. Kadzabta. Tapi kalau kadzaba maksudnya dia kata awak bohong, mengatakan seseorang itu bohong. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kadzaba menuduh seseorang itu bohong. Kadzabar rusula, menuduh rasul-rasul itu bohong. Tapi yang ini berbohong. Yang ini kadzaba, tuduh orang tu bohong, dia melibatkan orang kedua. Dia macam wazan nombor 2 juga. Maknanya lebih kurang. Wazan nombor 2 pun jatuh juga ada. Tapi dekat sini kalau kadzaba, dia tidak ada wazan nombor 2, dia ada wazan nombor 1 dan nombor 3 je. Maknanya perkataan ataupun wazan akzaba tak adalah. Kadzaba, akzaba, tak adalah, bid'ah lah jadinya. Jadi tak boleh. Jadi kalau kadzaba, jadi kadzaba, dia punya wazan nombor 3. Dia tu berlompat tu, tak ada nombor 2. Jadi kena ingat lah duanya lah wazannya. Kadzaba dan kadzaba. Kita tak boleh pandai buat wazan, dia memang dah start kat situ dah. Dia dah memang fix kat situ. Kalau kita pandai buat, dia akan jadi bid'ah pulanya. Jadi itu hari bid'ahnya. Baik, tak ada makna. Maksudnya kalau kita buat wazan tu tak ada makna. Tak semestinya 9 wazan tu kita borong belaka, tak. Dia kadang-kadang tu benda tu hanya 1-2 wazan saja yang digunakan. Yang baki-bakinya memang tak digunakan. Baik, itu contoh 1 kepada 3. Dia ada sedikit makna macam melibatkan orang kedua lah dia kata kan. Contohnya ini contoh kita kata kalau macam ni pula, aslama tadi kita kata maknanya menyerahkan diri ataupun menjadi muslim. Aslama wa aslamtu wajhiya lillazi aslamtu. Tadi kalau ubah nombor 2, sallama ya. Sallama dia akan kata maknanya ucap salam, sallama, atau menyelamatkan, sallama.
Daripada kata dasar salama tu selamat lah ya. Salama maksudnya ucap salam ataupun menyelamatkan. Sebab itulah kita selawat ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menyelamatkan, Allah Taala ucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ucap selamat itu sallama. Wasallimu taslima, itu maksudnya ucap salam. Tapi daripada atas tu aslama, assallama, ucap salam. Dia tidak adalah makna yang macam kan tak ada. Jadi menyelamatkan ni adalah sikit maknanya menyelamatkan, seolah hanya melibatkan orang yang kedua. Sallama. Baik, kita tengok yang lain pula ya. Kalau contohnya lain, kalau kita tengok wazan nombor 3 tadi kan. Jadi kalau ini kan ni tengok ni perkataan alim. Contohnya kata dasar ain lam mim. Base meaning dia ialah ilmu, tahu. Alima wazan nombor 1. So alima nombor 1 maksudnya tahu. Tahu ya. Alima tahu. Alimallahu annakum takhtanun anfusakum. Alima. Tapi kalau allama, ia wazan nombor 3. Allama. Allamal insanu ma lam ya'lam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allama. Perubahan wazan daripada 1 kepada 3 tu, dia akan ada makna kan sikit lah. Tapi kat sini tak nampak kannya. Alima tahu. Allama mengajar. Jadi maksudnya alima tahu. Allama tu maksudnya kita jadikan orang tu tahu. Maknanya kita menjadikan orang yang tak tahu jadi tahu. Jadi allamahul bayan, allamal Quran. Jadi allama ya. Allama itu wazan nombor 3. Wazan nombor 3 ni dia ada sedikit juga, ada sipi-sipi makna apa nama ni, wazan nombor 2 tu ada makna kan juga. Tapi biasanya gini lah, biasanya kalau dia tidak ada wazan nombor 2, dia ada nombor 3. Begitulah biasanya. Baik. Contoh yang lain ya. Sadaqah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqah ni maknanya berkata benar atau berbuat benar, sadaqah. Tapi kalau dia berubah pada wazan nombor 2, nombor 3, sadaqah. Dia akan jadi kita akui orang tu benar. Kalau sadaqah dia yang benar, sadaqallahul azim, Allah yang benar. Tapi kalau kata sadaqah, maknanya kita kata memang benar, you are right. Maknanya gitulah, maknanya kita membenarkan, mengesahkan sadaqah. Wa saddaqa bihi, saddaqa. Wa saddaqa bihi qaumuhu, saddaqa. Itu di antara perubahan wazan 1 sampai 1 kepada 3. Tapi dekat sini tak ada lah pula wazan nombor 2. Dia terus melangkah terus wazan nombor 3. Gitulah. Maknanya kalau perkataan asdaqa, kalau kita pandai nak buat wazan nombor 2, memang tak ada lah. Orang tak faham lah. Tak boleh masuk dalam kepala orang yang dengar. Tak faham. Itu yang boleh kita beritahu lah. Itu yang boleh beritahu. Lebih daripada itu tak boleh lah. Kena belajar sendiri. Kita kena ingat je lah. Tak susah pun insyaAllah. Banyak praktikal, banyak praktis, banyak buat latihan insyaAllah. Baik. Contoh yang lain, contohnya kita kata, yang ini ada semua. Wazan nombor 2 pun ada, nombor 3 pun ada. Daripada kata dasar wasaya. So kalau wasaya, awsa. Awsa, wazan nombor 2. Nombor 1 tak ada. Awsa, beri pesanan, beri wasiat. Awsa. 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 Jadi kalau yang turun dia wazan nombor ni, wassa ni, wazan nombor 2. Wassa, ada sabdu tengah ni. Wassa. Wa wassa biha. Dalam Quran ya. Wa wassa biha. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Wassa. Jadi kataan wassa ini wazan nombor 3. Awsa wazan nombor 2. Berperubahan wazan ini dia tak ada makna yang belum ada makna yang ni, tak ada makna yang ketara. Awsa maknanya beri pesanan. Kalau wassa berpesan, memerintah. Dia macam ada, dia juga kalau ada sabdu ni wazan nombor 3 ni kan. Wazan nombor 3 tu dia ada sabdu kat tengah tu. Dia ada sedikit makna ekstrim sikit lah. Kalau awsa beri pesanan sikit je lah kan. Wassa tu maknanya beri sungguh-sungguh, beri pesanan. Maknanya memesan betul-betul. Itu maknanya wassa tu sabdu tengah tu dia. Itu benda yang boleh kita belajar lah kan. Yang ni kalau perkataan ini contohnya nakaha. Nakaha maknanya mengahwini. Kalau angkaha mengahwinkan. Kalau nakaha tu orang tu kahwin. Angkaha tu ni wazan nombor 2. Dikahwinkan orang, itu imam lah kat sini ni angkaha ni. Itu wazan 1 dengan 2. Baik. Seterusnya